Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 2 Bab 3 Nutrisi, topik 3.2 Kepentingan Gizi Seimbang. Dalam topik ini nanti kita akan belajar menghuraikan dan berkomunikasi tentang gizi seimbang, menganggar nilai kalori yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang, membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan badan. Apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Maknanya, kita kena ada 7 kelas makanan dalam setiap hidangan tetapi dalam kuantiti yang sesuai. Piramid makanan merupakan panduan jumlah makanan yang sihat. Makanan yang berada di dasar piramid perlu diambil dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding makanan yang berada di puncak piramid. Contoh di sini, nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian berada di tapak piramid. Jumlah hidangan ataupun jumlah sajian yang diperlukan dalam sehari adalah 4 hingga 8 sajian. Kemudian diikuti oleh buah-buahan 2 sajian sehari, sayur-sayuran 3 sajian sehari. Seterusnya, susu dan produk tenusu 1 hingga 3 sajian sehari, ikan, ayam, protein dan kekacang setengah ke 2 sajian ayam ataupun daging ataupun telur sehari, 1 sajian ikan sehari, setengah sehingga 1 sajian kekacang sehari. Dan makanan yang berada di puncak piramid iaitu lemak, minyak, gula dan garam hanya perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Tahukah kamu bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan panduan untuk mengamalkan gizi yang seimbang iaitu model pinggan sihat. Model pinggan sihat Malaysia menekankan konsep suku karbohidrat, suku protein dan separuh sayur-sayuran dan buah-buahan ke arah pengambilan gizi seimbang. Ini adalah contoh model pinggan sihat. Setiap individu mempunyai keperluan kalori yang berbeza. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori? Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori ialah saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. Mari kita lihat satu persatu. Orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. Kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Dari segi pekerjaan pula, petani, nelayan, jurutera memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja yang berat. Oleh itu, keperluan gizi mereka adalah tinggi berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat seperti kerani. Dari segi jantina pula, secara umumnya lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Dari segi keadaan kesihatan pula, orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Dari segi iklim pula, orang yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Tahukah kamu bahawa anoreksia nervosa merupakan sejenis penyakit psikologi? Penyakit ini disebabkan oleh perasaan bimbang tentang pertambahan berat badan dan tidak mahu makan bagi mengurangkan berat badan. Pesakit penyakit ini perlu diberi nasihat daripada pakar konseling atau pakar dietetik. Kita teruskan lagi dengan nilai kalori makanan. Makanan mengandungi beberapa kelas asas iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ketiga-tiga kelas asas ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan disebut sebagai nilai tenaga atau nilai kalori. Jumlah tenaga diukur dalam unit kalori, simbolnya adalah CAL atau joule, simbolnya ialah J huruf besar. 1 kalori sama dengan 4.2 joule. 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Nilai tenaga yang dihasilkan oleh protein dan karbohidrat dalam 1 gram adalah 17 kilojoule bersamaan dengan 4
kilokalori. Manakala nilai tenaga yang dihasilkan oleh lemak adalah 37 kilojoule per gram, samaan dengan 9 kilokalori. Kita telah belajar tentang nilai kalori makanan. Bagaimanakah pengetahuan tentang nilai kalori dapat membantu kita dalam memilih makanan? Setiap makanan mempunyai label makanan yang menunjukkan maklumat pemakanan dengan nilai kalori makanan tersebut. Contohnya, tin tuna ini mempunyai maklumat nutrisi seperti yang ditunjukkan. Ikan tuna dalam tin mempunyai nilai kalori 700 kilojoule per 100 gram. Nilai kalori juga dikenali sebagai nilai tenaga adalah jumlah tenaga yang dihasilkan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap. Kita sebenarnya boleh menganggap nilai kalori makanan yang kita ambil setiap hari. Bolehkah anda menganggap nilai kalori makanan dalam hidangan harian anda? Mari kita cuba aktiviti ini. Katakan ini adalah makanan tengah hari yang kita ambil. Hitungkan nilai kalori bagi hidangan makanan tersebut. Kita lihat berapakah nilai kalori bagi setiap makanan tersebut. Sepinggan nasi ayam bersamaan dengan 2,300 kilojoule. Sepotong betik bersamaan dengan 165 kilojoule. Sebiji telur bersamaan dengan 300 kilojoule. Sebiji karipap bersamaan dengan 150 kilojoule. Dan segelas jus oren bersamaan dengan 205 kilojoule. Apabila kita mengetahui setiap nilai kalori makanan tersebut, maka dapatlah kita mengira jumlah nilai kalori makanan tengah hari yang kita telah ambil. Contohnya di sini, jumlah nilai kalori bagi makan tengah hari tadi ialah 3,120 kilojoule. Nilai kalori hidangan makanan juga boleh ditunjukkan dalam sebutan setiap 100 gram. Sebagai contoh, nilai kalori apple ini adalah 200 kilojoule per 100 gram. Jika kita mengambil 250 gram apple, maka nilai kalori yang kita ambil ialah 200 kilojoule darab 2.5 sama dengan 500 kilojoule. Maklumat nutrisi makanan mengandungi maklumat berikut: jumlah hidangan, saiz satu hidangan, nutrien dalam 100 gram makanan, dan nutrien dalam satu hidangan makanan. Pernahkah anda merancang gizi seimbang? Merancang gizi seimbang perlu berdasarkan keperluan kalori dan tenaga, serta faktor-faktor seperti umur, gaya hidup, dan keadaan kesihatan. Sentiasa mulakan rancangan anda dengan membuat senarai makanan yang anda ingin makan. Buat senarai untuk sarapan pagi, makan tengah hari, dan makan malam. Kedua, pastikan semua kelas makanan terdapat dalam gizi anda. Ingat ya, gizi seimbang mesti mempunyai semua kelas makanan dengan kadar yang betul. Ketiga, tuliskan nilai tenaga makanan yang diambil dengan melihat label makanan. Akhir sekali, padankan jumlah nilai tenaga dalam sehari dengan aktiviti anda. Pastikan jumlah nilai tenaga yang kita ambil sepadan dengan aktiviti yang kita lakukan. Contohnya di sini, sekiranya hari sukan, maka nilai kalori adalah lebih besar daripada hari menonton filem. Lelaki antara umur 26 dan 30 tahun mempunyai keperluan tenaga harian sebanyak 2,600 kilokalori sehari, manakala wanita dengan umur yang sama dengan aktiviti yang sama hanya memerlukan 2,000 kilokalori sehari. Oleh itu, sama ada kita muda, berusia, lelaki, wanita, atlet, wanita bekerja ataupun sakit, sentiasa ingat bahawa untuk mengekalkan badan kita yang sihat, jangan lupa untuk merancang gizi supaya sentiasa seimbang. Perancangan gizi seimbang adalah penting untuk mengekalkan tubuh badan yang cergas dan sihat. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Malaysia atau National Health Morbidity Survey Malaysia 2019 menunjukkan bahawa jumlah rakyat Malaysia yang mempunyai penyakit kencing manis adalah 1 daripada 5 orang dewasa. Tekanan darah tinggi pula 3 daripada 10 orang dewasa. Paras kolesterol tinggi adalah 47%, obesiti adalah 19.7% dan berat berlebihan adalah 30.4%. Masalah ini menunjukkan diet dan gaya hidup rakyat kita yang tidak sihat. Aktiviti untuk mewujudkan kesedaran tentang gizi seimbang seharusnya dijalankan dengan lebih giat dari peringkat sekolah lagi. Kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti pemakanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak.
Selain itu, kita haruslah melakukan senaman dan tidak merokok untuk mengekalkan kesihatan demi mengurangkan risiko diserang penyakit berbahaya. Kewujudan pelbagai makanan berkalori tinggi menyebabkan semakin banyak individu yang tergolong dalam kategori obes. Masalah obesiti bukan sahaja memberi kesan negatif dari segi penampilan, malah menjejaskan kesihatan tanpa mengira usia dan latar belakang. Hasil kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan tahun 2016 menunjukkan hanya 6% rakyat Malaysia dewasa yang mengambil buah dan sayur yang mencukupi. Maka, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan kempen makan buah dan sayur. Indeks jisim badan ataupun BMI ialah formula untuk mengira jisim badan berbanding ketinggian. Kita boleh menilai indeks jisim badan selepas mengira BMI. Terdapat banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mengukur indeks jisim badan ataupun BMI. Sebagai contoh, cikgu gunakan BMI calculator yang ditunjukkan di sini. Okay, kita ambil contoh usia. Okay, sekarang usia kita tingkatan 2, esok 14 tahun. Gender, katakan cikgu pilih lelaki, male. Dengan ketinggian agak-agaklah 165 cm. Kemudian jisim badan kita adalah 60 kg. Okay, kita tekan calculate. Okay, dan result ataupun keputusannya ada di sebelah kanan. Okay, jadi BMI adalah 22 kg per meter persegi. Jadi di situ ada dinyatakan bahawa healthy, jisim yang sehat, kerana dia masih berada pada kawasan yang berwarna hijau. Katakan kita tukar berat badan tadi 165, berat badannya adalah 80 kg. Okay, jadi di situ kita dapati BMI-nya adalah 29.4 kg per meter persegi. Dan dia berada di bawah kategori overweight ataupun berat badan berlebihan. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Berjumpa lagi di dalam topik yang seterusnya, iaitu 3.3 Sistem Pencernaan Manusia. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga sihat selalu.